Tumpuan utama tengah hari ini, tanah runtuh jalan perhubungan utama di Jalan Lapuk Baram, Sarawak terputus. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita tengah hari bersama saya Ismail Adnan. Kita mulakan dengan perkembangan berikut. Penduduk di kawasan Ulu Baram kini terputus hubungan berikutan jalan perhubungan utama ke Ulu Baram dilaporkan runtuh kira-kira pukul 5 petang semalam. Ketua Bomba dan Penyelamat Zon 6 Miri, Penguasa Bomba Kanan 1 Lau Poh Kiong dalam satu kenyataan memaklumkan insiden melibatkan Jalan Lapuk kilometer 10 berdekatan dengan kawasan Long Pilah dan Long Miri. Lau berkata pihaknya telah dimaklumkan mengenai kejadian tersebut. Beliau menasihati penduduk yang ingin turun ke Bandaraya Miri atau ke Ulu Baram supaya berhati-hati dan menggunakan jalan alternatif di Umar Bawang Baram. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan, Dennis Ngau ketika dihubungi memberitahu setakat ini belum ada maklumat lengkap dan punca sebenar yang menyebabkan jalan tersebut runtuh secara tiba-tiba. Namun katanya pihak syarikat pembalakan Samling akan memperbaiki jalan tersebut segera kerana ia juga merupakan jalan utama syarikat itu membawa hasil balak mereka keluar dari Ulu Baram. Sementara itu, hujan lebat berterusan di kawasan Hulu Baleh menyebabkan paras air Sungai Baleh meningkat sehingga melimpah ke beberapa buah kawasan rendah berhampiran dengan tebing sungai. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Angkatan Pertahanan Awam APM Kapit, Kapten Muhammad Hazli Abdul Hamid dalam satu kenyataan memaklumkan hasil pemantauan ke lokasi mendapati 5 buah rumah panjang telah dinaiki air. Ia termasuk rumah panjang dengan 47 pintu iaitu Rumah Rentap Naga Entawau, Rumah John Anak Katil, Rumah James Nangga Sempili, Rumah Panyau Nangga Kemali dan Rumah Unggam Nangga Entawau dinaiki air sedalam 0.5 hingga 7 kaki. Bagaimanapun, tiada sebarang pemindahan penduduk dilakukan pada masa ini. Perkembangan banjir di Kuala Kangsar, Perak. 2 keluarga telah dibenarkan pulang ke kediaman mereka, manakala 12 keluarga lagi masih ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara PPS. Jurucakap Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Perak dalam satu kenyataan berkata, air banjir di kawasan sekitar daerah Kuala Kangsar masih belum surut dan pemantauan diteruskan oleh agensi-agensi berkaitan. Tambahnya, mereka yang terjejas dari Kampung Lembah Padang Rengas ramai 5 keluarga, Kampung Talang Hulu 3 keluarga dan Kampung Talang Hilir 5 keluarga. Kesemua mangsa ditempatkan di PPS Asrama College Risda Padang Rengas, PPS Dewan Orang Ramai Kampung Stor dan PPS Dewan Orang Ramai Kampung Talang Masjid. Seramai 69 penduduk terjejas banjir melibatkan 14 keluarga ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara daerah Kuala Kangsar sejak Sabtu lalu. Sementara itu, Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak dalam laman sesawangnya memaklumkan beberapa stesen aras air sungai di Sibu, Kapit dan Limbang telah mencatatkan aras sebahaya, amaran dan waspada setakat pukul 8 pagi tadi. 4 stesen aras air di lembangan Sungai Rajang iaitu stesen Sungai Salim B, Kapit New Headworks, Kapit Town dan Gat B mencatatkan paras bahaya. 5 lagi stesen menunjukkan bacaan aras sungai pada paras amaran iaitu Renan Kemiding, Sarawak Maritim Sungai Bidut, Kanawit Town dan Durin Bazar. Penduduk di kawasan berkenaan dikendaki sentiasa berwaspada. Zon Mawar dan Zon Kenanga di Ambangan Heights, Aman Jaya, Sungai Petani Kedah yang dikenakan sekatan Perintah Kawalan Pergerakan Pentadbiran PKPDP sejak 28 Ogos lalu ditamatkan 12:01 tengah malam tadi. Manakala Zon Melor yang turut dikenakan sekatan tersebut dilanjutkan sehingga 27 September ini. Tinjauan RTM malam tadi mendapati kerja-kerja pembukaan semula sukatan jalan keluar dan masuk di Zon Mawar dan Zon Kenanga telah dilakukan. Bagaimanapun, hanya satu sukatan dibuka di 2 zon tersebut. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Azli Abu Shah turut berada di lokasi bagi memantau keadaan dan kerja-kerja pembukaan semula sukatan.
perola. Pos kawalan kita letak satu motosikal. Maknanya sekali dia boleh, sebab kita tengok ni akses jalan kaki boleh. Kita nak putuskan, tidak ada zon Mawar masuk ke zon Melo. Kan, apa dia di malam ni 3 SGR je lah yang dibuka kan? Bermula malam ni hanya satu SGR yang tuan-tuan lalu tadi. Satu SGR, 4 pos. Di sini ada 2. Di depan sana ada 1, belakang 1. 4 saja. Kekuatan kita 63 polis, 25 tentera. Mereka juga dinasihatkan agar sentiasa mengikuti peraturan dan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada arahan pihak polis dan Kementerian Kesihatan. PKPDP di Zon Melo dilanjutkan berikutan terdapat 12 kes positif COVID-19 selepas 14 hari tempoh kuarantin. Kita terus berdiri hari ini kerana kita kekal bersama, kerana kita jaga kita. Bersama kita bangkit membina kehidupan lebih baik. Untuk rakyat Malaysia, kita akan kembali teguh bersama. Ketepikan perbezaan kaum serta telus, itu prinsip yang perlu menjadi pegangan calon sebagai penyampai suara rakyat yang sentiasa mahukan pembangunan dan kesejahteraan hidup. Harapan itu disuarakan penduduk negeri Sabah pada hari pertama gerak kerja kempen pelbagai parti di Pasar Mingguan Gaya Street, Kota Kinabalu. Tapak jaja Pasar Mingguan Gaya Street atau lebih dikenali sebagai Tamu Gaya Street antara lokasi tumpuan penduduk dan pelancong ke Bandaraya Kota Kinabalu. Malah tapak tamu ini sering menjadi tumpuan kempen setiap kali musim pilihan raya kerana lokasinya yang strategik. Rata-rata pengunjung dan peniaga yang ditemui yakin dengan berpegang kepada 2 prinsip berkenaan, calon pilihan pasti mampu menyumbang khidmat terbaik untuk rakyat. Kalau saya harap siapa yang dapat memerintah nanti, kami minta pembangunan yang baiklah, lebih baik daripada dulu. Dia mesti perhatianlah kepada orang-orang yang macam kami ni, yang just cari rezeki di tamu. Beri sumbangan, I mean not about money, beri sumbanganlah. Yang penting yang macam support kami di sini. Harapan saya, kalau lepas nanti tu, kami anak-anak muda ni diberikan peluang pekerjaan yang lebih lah. Sebab sekarang kan ramai yang menganggur, yang lepas studi pun menganggur. Ini harap-harap calon-calon yang akan memenangi kursi masing-masing dapat membantu ekonomi di Sabah inilah, agar rakyat akan rasa selesa dan dapat menjalankan aktiviti-aktiviti harian. Pasar Tamu Gaya Street ini yang terletak dalam kawasan Parlimen Kota Kinabalu terdiri daripada 3 don iaitu Likas, Api-Api dan Luyang. Kawasan ini memiliki seramai 59,858 orang pengundi berdaftar. Tapak tamu yang beroperasi setiap hari Ahad pada pukul 6 pagi sehingga 2 petang ini menampilkan aneka produk tempatan termasuk makanan, kraftangan serta pusat jualan pelbagai jenis tanaman dan haiwan peliharaan. Menariknya, di lokasi sama, Tamu Gaya Street ini juga dikenali sebagai Api-Api Night Food Market at Gaya Street yang beroperasi pada setiap Jumaat dan Sabtu bermula 6 petang sehingga 2 pagi. Seterusnya, ibu wajah dicadang digunakan bagi merujuk kepada golongan ibu tunggal. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun menjelaskan gelaran itu bagi mencerminkan kecekalan dan ketabahan yang diharungi golongan tersebut. Ini terutama melibatkan tanggungjawab mereka memimpin keluarga dan membesarkan anak-anak biarpun tanpa kehadiran suami.
Definisi ibu tunggal ini kadang-kadang dia membuatkan seseorang itu rasa sebuah kekurangan dan sebagainya. Tapi sebenarnya ibu tunggal ini adalah ibu wajah, kerana mereka ini sebagai ibu tunggal mempunyai tanggungan yang untuk disara, dan mereka inilah yang akan membangunkan semula, bangkit semula, membangunkan keluarga mereka, mendidik dan membesarkan anak-anak. Sudah pasti dalam masa untuk membesarkan anak-anak, mendidikkan anak-anak ini, dalam masa yang sama harus menyara keluarga, ada dugaan dan cabaran, dan mereka ini adalah seorang wanita yang cekal dan tabah, maka gelaran ibu wajah itu wajar untuk diberikan kepada mereka. Beliau ditemui pada Majlis Ramah Mesra bersama pemimpin NGO Wanita Sabah di Kota Kinabalu. Mengulas penglibatan calon wanita dalam pilihan raya umum DUN Sabah ke-16, beliau mengakui jumlah 43 calon wanita berbanding jumlah keseluruhan 437 orang masih kecil. Justru kementeriannya kekal komited dalam agenda memperkasa golongan wanita. Baiklah, sebelum itu telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Seterusnya, industri pertanian di negeri ini akan diperkasa melalui pelan tindakan pembangunan dengan strategi yang lebih tersusun. Itu antara manifesto Barisan Nasional BN dalam pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16. Calon Lamak Datuk Seri Bung Mohtar Radin berkata, pelan tindakan tersebut telah tersedia dan akan dilaksana sekiranya BN bersama rakan parti lain diberi mandat membentuk kerajaan negeri yang baru. Jadi ini yang akan kita buat, dan kita akan memperkasakan seluruh industri pertanian mengikut zon-zon yang tertentu. Contohnya kita ada berapa puluh daerah, dan daerah ini dia akan produce apa. So kalau ada 15-11 daerah, masing-masing ada produk dia. Dan kita akan tentukan produk-produk itu mengikut kesesuaian tanah, dan kita akan stationkan semua pegawai-pegawai pertanian di kawasan-kawasan tersebut. Beliau yang juga pengerusi BN Sabah ditemui media selepas program ceramah di Pusat Daerah Mengundi PDM Bukit Garam di Kinabatangan. Tambahnya, antara perancangan lain yang akan dilaksanakan termasuk menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan kepada golongan belia, khususnya di daerah Kinabatangan. Dalam program ini, Datuk Bung Mohtar menerima penyerahan borang kemasukan 50 ahli Parti Bersatu Sabah ke dalam Barisan Nasional. Calon-calon perlu lebih berhemah ketika berkempen tanpa menuding kepada lawan masing-masing. Ini kerana isu masyarakat setempat lebih penting dan menjaga perpaduan antara rakyat tidak akan terjejas. Calon Dewan Undangan Negeri DUN Karambunai dan dari Parti Liberal Demokratik LDP Datuk Seri Marajo Unding berkata, rakyat Sabah kini lebih bijak untuk menentukan apa yang lebih baik untuk mereka. Justru beliau menyeru semua parti bertanding mengutamakan kepentingan rakyat daripada isu peribadi supaya lanskap politik lebih stabil. Daripada pemerintah negeri Sabah, daripada USNO, Berjaya, PBS, lepas itu pergi ke Barisan Nasional UMNO, dan lepas itu berwarisan sehingga hari ini, kita tahu setiap parti ini dan pemimpin ini pernah menyumbang jasa kepada negeri Sabah, pernah melibatkan diri dalam pembangunan jati diri anak-anak Sabah, belia-belia Sabah, dan sekaligus ekonomi Sabah itu. Cuma mungkin pada landscape yang berbeza. Apapun sumbangan mereka ada. Kita sebagai rakyat perlu lahirkan rasa terima kasih kepada semua pemimpin-pemimpin yang lalu. DUN Karambunai menyaksikan pertemuan 6 penjuru antara LDP, Barisan Nasional, Warisan, Parti Cinta Sabah, Gagasan Rakyat Sabah dan USNO. Sementara itu, sektor pelancongan di Sabah antara yang paling terjejas susulan penularan COVID-19. Namun, pengenalan pelbagai pakej rangsangan ekonomi oleh Kerajaan Persekutuan telah memberi nafas baharu kepada sektor tersebut untuk pulih dan berdaya tahan mendepani impak krisis wabak maut itu. Laporan Andy Reza Rohadian. Sabah sememangnya terkenal dengan destinasi pelancongan yang kaya dengan keunikan budaya dan tarikan alam semula jadi. Maka tidak hairan agenda pembangunan sektor pelancongan tempatan terus diberi perhatian mengambil kira sumbangannya kepada pendapatan negeri dan ekonomi negara.
Bagaimanapun pada 2 bulan pertama tahun ini, jumlah kehadiran pelancong ke Sabah susut 16.4% kepada 567,108 orang berbanding tempoh sama tahun lalu. Situasi tersebut bertambah serius apabila PKP dilaksanakan kerana sektor pelancongan tidak dibenarkan beroperasi. Boleh dikatakan sangat susah jugalah sebab bisnes tak berjalan, dia tutup 3 bulan lebih lah begitu. Jadi pendapatan memang ada gawat sikit. Kesukaran untuk ambil barang, ambil sama supplier sebab sukar kan, ulang-alik, pergi tawau, susah. Lepas tu customer tak ada, barang semua kebanyakan rosak. Memang kita pada masa itu memang sukarlah. Dalam perusahaan semua memang sukar untuk kita dapatkan. Karena semua terhad bagi kita hanya seorang saja yang boleh turun. Lagipun semua terkawal. Tidak boleh sewenang-wenang. Sebagai penyelesaian segera, Kerajaan Persekutuan menyediakan pelbagai bantuan termasuk insentif di bawah prihatin dan penjana, antaranya skim pembiayaan pelancongan berjumlah RM1 bilion khusus untuk PKS dan perniagaan mikro. Selain itu, kebenaran perjalanan rentas negeri dan pembukaan semula sektor pelancongan domestik turut menjadi pemangkin kepada sektor pelancongan Sabah. Kelonggaran tersebut dimanfaatkan sepenuhnya pemain industri pelancongan tempatan untuk mengubah model dan strategi perniagaan mereka. Ia termasuk menawarkan promosi jualan produk pelancongan pada harga istimewa. Fokus utamanya adalah untuk menarik semula kehadiran pelancong domestik sekaligus merancangkan semula sektor pelancongan dan ekonomi negeri serta negara keseluruhannya. Perancangan tersebut membuahkan hasil. Negeri di bawah Bayu kini kembali menjadi tumpuan pelancong tempatan. Kemasukan sikit, macam sudah melintas negeri kan, memang ada sudahlah. Kami pun senang hati sudah kami turun pergi pasar, keluar, walaupun sikit-sikit memang ada lah, alhamdulillah. Ya bagilah macam lebih sudah macam Maria sikit lah kami di pasar sini. Bisnis sekarang ni boleh dikatakan sederhana, tapi syukur alhamdulillah kita dapat mencari rezeki untuk menanggung perbelanjaan harian. Perniagaan sekarang ni dia kira ada okey lah. Cuma kita tidak seperti yang asal dia sebelum PKP. Kita bebas bergaul, kita bebas bercerita dengan mana-mana individu yang dari luar negara ataupun dari negara kita. Yang pelancong dari dalam dan luar negara. Jadi dalam itu kita tidak sebebas itulah, pasal kita kena patuhi juga SOP yang ada sedia, yang disediakan oleh kerajaan. Andy Reza Rohadian, RTM. Sementara itu, Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG Sabah telah mengenal pasti beberapa lokasi untuk meluaskan pelaksanaan pembinaan telaga dan sistem penapisan di daerah Kota Belud, Pufot dan Kota Marudu. Secara keseluruhan, Kerajaan Persekutuan melalui JMG Sabah telah memperuntukkan kira-kira RM2.4 juta untuk melaksanakan beberapa projek pembangunan berkaitan sumber air bawah tanah di seluruh Sabah tahun ini. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasarah dalam satu kenyataan memaklumkan pembinaan telaga dan sistem penapisan itu bagi membantu rakyat di kawasan setempat mendapat bekalan air alternatif, terutamanya kawasan yang mengalami gangguan bekalan air semasa musim kemarau dan musim tengkujuh. Jelasnya, sebelum ini, pembinaan telaga dan sistem penapisan di Kampung Kalumbai, Kota Belud telah siap sejak Oktober tahun lalu. Ia termasuk kerja kajian potensi sumber air bawah tanah yang dilakukan sejak April 2019. Telaga dibina mempunyai keupayaan luahan sebanyak 72,000 liter air sehari dijangka akan memberi manfaat kepada kira-kira 1,700 penduduk setempat. Manakala Melaka terpilih sebagai lokasi pertama luar ibu negara sebagai lokasi mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi EAC. Mesyuarat EAC pagi ini dipengerusikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Turut hadir Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Muhammad dan Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. EAC bertujuan mengenal pasti isu semasa ekonomi dan memperakukan tindakan bagi memastikan ekonomi kekal mampan selain mengurangkan impak ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri juga akan mengadakan lawatan ke Bazar Rakyat dan Kilang Infineon di Batu Berendam sebelum berlepas pulang ke ibu negara.
Persidangan Dewan Negara. Tindakan penguatkuasaan terhadap warga asing yang menjalankan aktiviti perniagaan tanpa kebenaran antara yang dibangkitkan dalam sesi pertanyaan. Turut dibangkitkan kesedaran mengenai kesukarelawanan di Malaysia. Laporannya kita bersama Farhana Azwani Ismail langsung dari Parlimen. Silakan Farhana. Baik, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL akan meneruskan tindakan penguatkuasaan terhadap warga asing yang menjalankan aktiviti perniagaan tanpa kebenaran. Menurut Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa, tindakan seumpama ini akan dilaksanakan secara berterusan kerana tiada warga asing dibenarkan menjalankan aktiviti penjajaan di ibu negara. Jelasnya, tindakan tegas telah diambil termasuk membersihkan pasar borong selayang dan caukit daripada penglibatan penjaja warga asing. Dan terkini di BKL sedang melaksanakan tindakan penguatkuasaan yang sama di Jalan Petaling. Sekarang kita sedang pula melaksanakan untuk di kawasan Petaling Street yang juga terdapat ramai warga asing. Jadi soal penguatkuasaan adalah penting. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan meneruskan tindakan. Pertama, sememangnya tidak boleh memohon sama sekali selaras dengan undang-undang. Kedua, bagi yang melanggar peraturan, tindakan akan diambil. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Lim Peh Hen. Tambah Tan Sri Anwar, Undang-Undang Kecil Pelesenan Pasar WPKL 2016 tidak membenarkan pemegang lesen pasar sama ada pasar awam atau pasar persendirian untuk mengambil bekerja pembantu warga asing di pasar awam atau mengambil warga asing tanpa permit kerja yang sah untuk bekerja di pasar persendiriannya. Undang-undang itu juga tidak membenarkan pemegang lesen mengambil warga asing bekerja di gerainya. Baik, hasil Indeks Belia Malaysia 2019 menunjukkan indikator sukarelawan di bawah domain identiti masih berada pada tahap sederhana iaitu dengan skor 60.93%. Manakala kajian kesedaran mengenai kesukarelawanan di Malaysia pula menunjukkan 81.6% responden pernah terlibat dalam aktiviti kesukarelawanan. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal berkata, penilaian kepada penganjur program kesukarelawan khususnya pertubuhan bukan kerajaan adalah pada tahap 60% iaitu memuaskan. Suman itu bagi meningkatkan kesedaran berkaitan budaya kesukarelawanan di kalangan rakyat Malaysia, terutamanya golongan belia. KBS dengan kerjasama badan-badan bukan kerajaan mempunyai program-program yang komprehensif khusus untuk belia-belia berumur 30 tahun ke bawah. Contohnya, program kesukarelawanan belia antarabangsa Malaysia ataupun MyCore, program Rakan Muda Day Out, program Pasca Bencana, Hari Kesukarelawanan Malaysia, modul sukarelawan, program Malaysia Future Leader School pada tier ketiga. Sejak 2015 hingga 2020, seramai 3,263 belia telah dilatih. Beliau menjawab pertanyaan Senator Nuridah Saleh. Dan bagi jangka masa panjang, program MyCore melatih hampir 40 belia setahun selama 2 bulan sebelum terlibat dalam aktiviti sukarelawan di peringkat antarabangsa. Manakala program Rakan Muda Day Out menggalakkan mahasiswa masuk ke kampung dan felda untuk program keluarga angkat. Dan hari ini Dewan juga diberitahu program vokasional menengah atas PVMA dan perantisan industri menengah atas PIMA diperkenal di bawah transformasi pendidikan vokasional TPV bagi memartabatkan pendidikan vokasional agar setanding dengan pendidikan arus perdana. Jelas Timbalan Menteri Pendidikan Muslimin Yahya, sehingga kini PVMA ditawarkan di 309 sekolah menengah kebangsaan SMK di seluruh negara, manakala 26 SMK menawarkan PIMA. Pendidikan TPV bertujuan melahirkan modal insan yang berkemahiran tinggi serta mempunyai kebolehpasaran, kebolehkerjaan dan kebolehgajian yang tinggi agar dapat memenuhi keperluan sumber tenaga kerja industri negara. Matlamat utama TPV adalah membentuk lepasan pendidikan vokasional yang bersedia menyertai pasaran kerja sebanyak 70%, melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi sebanyak 20%, dan menjadi teknousahawan yang bersaing sebanyak 10%.
Tempoh program PVMA adalah selama 2 tahun dan selepas menjalani program ini, murid yang layak serta kompeten akan mendapat sijil pelajaran Malaysia SPM dan sijil kemahiran Malaysia SKM tahap 2. Bagi PIMA pula, pelajar akan ke sekolah selama 2 hari seminggu dan bakinya di tempat industri. Di akhir pengajian, sekiranya layak, murid akan memperoleh SPM dan sijil perakuan testimoni latihan yang dikeluarkan oleh pihak industri. Beliau menjawab pertanyaan Senator Suresh Singh. Dan seperti biasa, Dewan berhenti berehat dan akan bersambung semula pada pukul 2.30 petang nanti. Sekian langsung dari Parlimen. Salam hormat dan kembali semula bersama Ismail di studio. Silakan. Di daratan, lautan luas mahupun awan biru, mereka berkorban tiada penghujungnya. Ketika dunia mencari penawar, mereka cekal, abaikan risiko dari dijangkiti. Ketika benteng negara diperkasa, gantingan mereka tetap kukuh, putuskan rantaian wabak digerun. Semuanya kerana Ibu Pertiwi yang dicintai. Bersua kembali. Seterusnya, situasi terkini COVID-19 global. Dengan kumulatif kes positif menghampiri 29 juta, angka korban akibat pandemik ini juga telah melepasi 920,000 kematian seluruh dunia. Amerika Syarikat masih kekal menjadi negara paling teruk terkesan dengan lebih 193,700 kematian, diikuti Brazil 131,210 kematian dan India 78,586 kes. Perancis mencatatkan 7,138 kes positif baru dalam tempoh 24 jam selepas mencatat 10,000 kes sehari sebelumnya. Perdana Menteri New Zealand pula mengumumkan negara itu akan meningkatkan tahap amaran COVID-19 masa tahap 2.5 dan tahap 2 di seluruh negara. Katanya semua pihak perlu berjaga-jaga bagi memastikan situasi semasa COVID-19 negara itu segera menuju ke tahap 1. Sementara itu, Israel mengumumkan pelaksanaan perintah berkurung selama 3 minggu berikutan kes positif harian melepasi 4,000 kes. Baiklah, laporan itu menutup Berita Tengah Hari edisi 14 September 2020. Kongsikan momen indah anda sebagai rakyat Malaysia di media sosial dengan menggunakan #MomenNegaraku. Saya Ismail Adnan dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.